Okey. Sebelum tu Syafiq, saya dah berdebar ni. Sebelum yang seterusnya. Kita ada segmen yang seterusnya. Saya berdebar. Sebelum kita nak ke yang seterusnya, kita nak panggil kita punya selebriti. Artis kita, saya jemput makcik-makcik, pakcik-pakcik yang hot belakang sana, orang main depan. Main depan sikit. Main depan. Tahu dah Main depan. Kita ni dodang. Dah. Gini. Hot main depan, ni. Main depan. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk solat lepas ni kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di atas pentas, tuan-tuan. Kami tengah lepaskan peluang. Jadi boleh naik sekarang, insya-Allah. Jangan atas pentas, nanti belakang tak nampak. Kita boleh beri sebab dia akan duduk depan. Ya. Okey. Jadi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak tanya, ada yang datang daripada Pahang? Kejap. Syafiq, entah orang mana? Saya orang Pahang. Orang Pahang. Okey, tak apalah orang Pahang. Orang Pahang, tepukan untuk orang Pahang. Ya, saya orang Pahang untuk makluman. Sekian Tapi- dimaklumkan. Saya orang Selangor. Berikan tepukan untuk orang Selangor. Oh, berat nandang. Dah memeh. Dah kita dah Selangor lah ni. berat sebelah dah. Oh, berat. Nanti tak apa kita buat konsert di Pahang nanti boleh, tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Tu aku tak nak jadi MC lah. Oh, tak apa. Sila. Okey. Gurau ya, tuan-tuan, Agak-agagnya mungkin dah bersedia untuk segmen seterusnya. Jadi, Segmen seterusnya. Nanti dulu. Sebab dia ni main dari jauh. bagi dari mana demo? Oh, dia cakap Kelantan. Oh, berat. Tak kenal lagi ni. Ustaz tak kenal, Ustaz. Mu ni sebut ustaz. Ada panggil kau. Dok, mu sebut ustaz. Kantor ya ustaz. Dah, kita baru nak start. Baru nak Baru nak start sebenarnya. Tak gini be. Dia ada dua ganu. Zizang atau ustaz. Demo ni tak tahu lagi ni. Maaf ya, saya ni main belakang sudah. Minta maaf. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mempersilakan Ustaz Azhar Idrus. Takbir! 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 Okey tuan-tuan, ada perubahan maklumat, tidak ada penangkap berada di atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita semua dapat berkumpul di tataran Shah Alam pada malam ini. Tak ada hujan, langit terang molek. Saya ingat ke dalam 1000 orang ni malam ni? Sebab lalu dekat ICT tadi nampak kereta dekat 30 buah dah. Jadi alhamdulillah orang muda geng kita.
Dia orang tanya malam ni, oh, Ustaz nyanyi ke kata? Ha. Biasa mesej tanya dalam BBM, tanya dalam Facebook, dia tu malam ni nyanyi ke? Pasal dia tengok satu banner tu hiburan. Ha? Persembahan hiburan oleh Ustaz Azhar dia. Ha. Tadi ada pula turun kereta dia kata nyanyi lagu benda lah ni. Ha. Kita kata tengok baju abah. Ya? 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 Ha. Nyanyi kita malam lain ya. Dah ingat bawa seluar. Jadi tadi ada daslok, hiburan, ada nasyid, ada zikir. Slot saya malam ni macam sama. Iaitu daripada email-email kita kumpulkan ada beberapa soalan menarik lah. Berkenaan dengan countdown, dengan hiburan. InsyaAllah. Soalan itu telah dikutip dan saya akan jawab pada malam ini. Boleh? Panas pula macam saya. Lama dah naik atas petang pun. Kali terakhir itu dengan siapa? Maya Karing itu. Jadi insya-Allah saya akan menjawab beberapa kemusykilan daripada orang muda kita berkenaan. Soalan tu istimewa jugalah. Lebih kurang 6 atau 7 soalan berkaitan dengan hiburan. Masalah sambutan, masalah menyambut tahun baru Masihi dan mungkin dan ada selebihnya buat mari sungguh pipa. Padahal awak lolok ni. Ya. Jadi kita tunggu ada seorang yang akan baca soalan. Ada bagi tak? Ha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi apa soalan tadi? Salah. Assalamualaikum semua. Lah. Hidung sama. Cuma answer aku sikit. Kita pun pasal ke hidung tak? Asal kecil je. Makan belacang betul sikit. Ingat je kekek mana dia. Macam Era Aziz tau. Macam Aziz datang awak. Ni, mana Ustaz? Kita nak mula sekarang.
Okey, bismillahirrahmanirrahim ya. Apa khabar ya Terang Salam semua? Sihat ya? Okey, jadi malam ni saya dapat email daripada pengemail lah. Di mana soalan-soalan, di mana tu? Soalan-soalan ni di email kepada ustaz. Saya pun ambil password. Lepas tu pun saya soalan ni dapat sini. Saya boleh baca soalan ni ustaz? Jadi soalan pertama saya tak tahulah nama dia, siapa dia. Tapi yang bertanya kan, saya nak tahu hukum sambut countdown. Bukankah ini perayaan orang bukan Islam? Soalan dia Ustaz. Jadi bagaimana jawapan dia Ustaz? Soalan pertama dia tanya hukum berkenaan dengan countdown. Dia kata bukankah ini perayaan orang kafir, perayaan bukan Islam? Countdown tu kenapa? Countdown. Countdown Count tu kira lah. Down tu ke bawah. Kira ke bawah. Kenapa? Dia ni macam ke sambutan lah. Sambutan. Kira apa ni? Dia kira macam ke kalau malang malang 2011 ke 2012. Maknanya dia malang tu mana raya lah ni. Tahun baru gitu tak. Tahun kita tahu gitu. Kecil-kecil rambut sekolah. Dia kira jam. Oh, kira jam. Jam. Dia tak tulis watch sini. Dia daripada 2011 ke 2012. Dia tunggu waktu kan. Bukan countdown, count up. Naik sebelah jadi 12. Dah kita tak tahu Ustaz. Tanya-tanya tu kita biasa duduk masjid kok. Baik. Baik. Dengar boleh. Jadi orang pun ramai dah ditanya mana ni buat countdown juga ni Ustaz. Buat ni ni. Bukan saja soalan awak sini awak tanya mulut, tanya dalam Facebook dia kata bukan perayaan orang kafir. Kata ulama-ulama, dia countdown ni bukan perayaan. Dunia, masyarakat dunia ni dia ada macam-macam tahun. Tahun Buddha, tahun Masihi, tahun Islam. Ada lagi tahun-tahun lain. Kalau kita akan masuk di Thailand, saya pergi minum air itu dekat Narathiwat. Berhenti minum air, tengok surat khabar dia tahun 4,000 lebih. Mana tahun 4,000 lebih? Takut salah. Surat khabar salah. Tahun Buddha, 4,000 lebih. Jadi tahun Masihi ini diikut oleh orang Barat. Kita menggunakan tahun awal Muharram, tahun Islam, kalender hijrah kita. Jadi yang jadi haram tu bukan maknanya daripada tahun lama ke tahun baru ikut kalender Masihi. Haram tak haram ni perbuatan kita. Jadi cara sambut tang itulah yang menyebabkan haram. Macam kata babi hidup cengok atas busuk. Dengung babi. Tak haram hukum dia. Yang haram tu makan babi. Tu baru haram. Jadi haram ni perbuatan kita. Nampak? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan manusia. Jadi cara sambut tang tu yang menjadikan haram. Minum arak. Berjoget tak tahu benda dedah aurat tapi menolong macam buruk jatuhlah payah wudu. Itu baru jadikan haram. Baru datang sini. Jadi kita ni alhamdulillah malam ini nampak satu alternatif. Kita puji pihak penganjur memberi pilihan. Nak pergi dua anda mana ni? Ada di dataran Shah Alam. Ya. Berbalik pasal babi tadi. Babi ni kena nak halal ya, letak Q je, barbecue. Halal tu. Aduh. Boleh ngajar tau itu. Tak payah pergi pondok. Jangan ikut. Gurau ni. Okey, nak tu kepada soalan kedua. Clear ke ada soalan nak tanya? Mana berkenaan dengan countdown ni?
count up, ya. Tahun 2012 suka count up. Okey. Tambah tak? Ada nak tambah? Tak ada tambah. Tak ada. Alhamdulillah. Okay. Jadi soalan kedua, ya, nama tidak diletak juga. Dia soalan yang bertanya, apa hukum main bunga api? Ada sungguh ni soalan dia ni. Apa hukum main bunga api, Ustaz? Molek juga soalan ni. Pasal malam ni orang tembak bunga api. Dekat mana? Mengundang dua congek. Benda panggil? PKK. MKCC. JACC. Malam ni tembak bunga api. Baik, ulama-ulama mengatakan setiap perbuatan yang membazir dia tidak ada harus. Hak membazir dia tak ada harus. Wajib dengan sunat kau jauh lagi. Benda hak membazir dia pusing antara makruh dengan haram. Jadi bunga api ni membazir. Sama ada makruh ataupun haram. Kalau kita beli bunga api maknanya 13 riyal, 20 riyal, 30 riyal. Nak main kapung tunjuk ke anak. Kalau tangga tu makruh. Tak apa makruh yang membazir yang haram. Membazir yang ikhwanus syayatin. Membazir hak jaga syaitan ialah membazir yang melampau batas. Bunga api saja 40,000. Bunga api 80,000. 250,000. Kalau menggunakan duit orang ramai, lebih-lebih lagi haram. Jadi kena jaga benda lagu ni. Jangan sampai haram. Nampak? Hak kita sendiri pun kalau membazir lebih pada haknya, jadi haram. Macam kita pakai jam. Kita beli jam hak molek 5,000, membazir. Nampak? Siapa 150,000, 200,000, ulama kata haram. Siapa boleh buat masjid jam dia. Nampak? Jadi kalau ratus-ratus ribu untuk bunga api, inilah dipanggil membazir hak melampau batas. Kalau bunga api hak 15 riyal, 20 riyal untuk main tu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'il. Kalau kita buat tak dapat dosa pun. Tapi kalau kita tak buat, boleh pahala kerana kita selamatkan harta kita. Tapi jangan siapa baloh dalam bak mengapi. Dia bukan perkara mungkar. Dia masalah amalan kita. Jadi kita beri nasihat pada pihak hak berkenaan. Kalau bolehlah, selagi mana pasarannya untuk rakyat, untuk kemudahan orang ramai belum lagi lengkap. Jadi kurangkanlah bunga api hak ratus-ratus ribu lagi tu. Pentingkan hak rakyat ni dulu. Kalau hak beli gini tak ada masalah. Main tengok cerita bunga api ngecung. Ngecung ni ada kata haram. Haram luar ni. Kalau siapa putus tangan haram. Putus tangan bini main. Putus jari bini dulu. Oh, teruk. Laki si tak ada adik dah laki. Jadi ada satu orang tu dia tua dia ni jenis tak boleh bangun dah tapi berakhir bleber. Nampak? Bleber, tahu tak bleber? Bahasa juga membedel. Orang kita panggil tok somas. Jadi popek tak cakap nak larat. Bunyi sama mulut jadi nak tidur tak boleh. Jadi yang natu hak baik ni seorang ni. Ni beli ngejum bola ni cucuk tak tua. Senyak tu dapat mati. Dia kata dosa buat kerja lagu ni. Kuat ngecur bola. Jadi bunga api kalau main hak biasa makruh. Kalau melampau batas sampai ratus-ratus ribu, hukumnya tak syok lagi pada haramnya. Wallahu a'lam. Oh, alhamdulillah ya. Yalah, kadang-kadang orang silap, duk penting bunga api. Bunga tayar tak nak tukar. Sampai terbabas kereta. Minta maaf tak minta maaf. Sekolah pondok. Kasih ni. Kita bawa yang semalam. Show semalam.
Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, ni, saya bahasa Terengganu Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ni soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malam? Aku tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang je. Kereta tapi seorang. Soalan dia. Mana? Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang? Tinggal kereta saya seorang je. Tak dia tulis Ustaz, Ustaz tengok tak saya. Soalan ketiga Ustaz. Kita tak lebong pun. Dia berhenti traffic light tengah malam. Boleh tak dia jalan? Lampu merah. Lampu merah. Dah dia seorang kan? Jalan tak nak masalah. Dah dia seorang. Ya. Seorang tak ada masalah. Tu lah. Dia tanya awak benda. Soalan gini. Gitu tanya kau. Jadi dia takut haram kau lampu merah. Pasal dia orang kata kalau kita langgar lampu merah haram. Tak haram. Langgar tiang lampu haram. Dia langgar tiang. Harta rakyat haram. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia terjuang buat lampu ni kerana orang sibuk ke tak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk tak? Dia sebuah kereta ada. Tak sibuk. Dah sibuk jalan. Tungguan dia situ. Sebab tu dia kalau maknanya dia buat traffic light tu kerana ada sipang tak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta. Macam di kapal ada sipang. Ada dah mana dia buat traffic light. Dah kereta sebulan seorang waktu. Traffic light awak benda. Jadi lah ni dah dia seorang jalan ni. Ni kadang-kadang berhenti juga. Berhenti. Tak gerak. Kuning kan. Berik lah tu. Nampak. Pukul 2 pagi berhenti. Mana tak? Hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah tidak. Tapi masalah hukum tu hang. Mayaso rabang jari baru nak mayaso. Orang bang Zuhur baru nak bayar subuh. Dah. Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada. Trafik benda pukul 3 pagi. Trafik nyigau tak kata. Ada tidur tak? Berhenti tak berani. Kita kata jalan. Tak boleh tak. Pasal mana tahu kot trafik lalu. Atu tidur. Kalau kata tu. Ni masalah. Jadi, masalah gini. Dalam bab peraturan hukum dunia ni. Dibuat untuk maslahat orang ramai untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tasamuh. Dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar-menawar, ialah hukum Allah. Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus. Tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Jalan. Lama-lama jalan-jalan, gelekung. Nampak tak ada orang. Kadang-kadang. Yang banyak insiden itu tak ada orang. Beres. Lekung. Kepala lekat seluar agak lori. Wallahualam. Tu dia. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu. Sempurnakan saya. Ya tu bodoh. Bodoh tak bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz. Soalan keempat. Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Mana? Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke tak alat muzik tu najis? Betul lah. Memang najis. Gitar hak kena tiap ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh kok benda hak keluar daripada kemaluan, darah, nanah. Binatang hak najis dua je. Anjing dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hak mati
tanpa sembelih, melainkan manusia, haiwan, ikan dengan belalang. Orang lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nak bawa pegang piano kena basuh tangan. Apa? Pasal nak sembahyang lagi. Nak dok mana basuh kaki tu. Nah, gigi rebana ubi tadi. Faham tak? Jadi pelik benda kita tu najis bukan. Jadi hak salah bukan zat gitu. Bila kita pergi main tu, siapa dah ingat ke sembahyang bang? Dah ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Batulah. Kalau kita kata haram, sok mau tak tahu ke benda. Jadi benda hak tinggal. Kalau benda ni tak molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok, dua perkara hak manusia suka. Hak manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kitab hadis pun dalam bab nikmat syurga, ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik tu. Bukan muzik tu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia. Layang ke muzik siapa. Dok semayang. Tak apa jadi bodoh ke skul. Orang mana muzik dengar gak lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukun sah semayang, batas semayang. Ni muzik pagi, petang, siang, malam. Lah dia tak kenal siapa diri dia. Kenapa dia dicipta. Apakah perintah Allah. Apakah tugas sebagai khalifah. Tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama dirang sekampung, dia tak reti. Kerana muzik. Muzik semua. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek, ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya, yang masuk neraka gigi gitar ke orang? Yang masuk neraka gigi drum ke orang? Tak ada lah mana-mana kat pergi jumpa di padang masyarakat jujuk piano nak masuk neraka. Mereka orang tanya dah mana ni? Piano, drum, gitar masuk neraka. Piano kata, tak mayang itu. Yang masuk neraka siapa? Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada basic. Basic ni mana kita ada asas. Kita boleh jadi apa saja. Melainkan benda yang haram dengan totok. Batu orang. Dah ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia jadi pemuzik, pemuzik dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Jadi yang salah, yang najis ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak melek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah ya. Ada soalan dia tanya kita tak. Kami adakah najis? Tak penuh kotak kereta dalam jambang. Okey. Bagi dalam pengetahuan. Bagi tambah sedap ngak. Kita nak kemas kan. Kemas sikit kan. Okey. Jadi bisa dia pula. Tadi jumpa belakang tu. Dia kata dia kata macam dia. Nampak macam ke imam muda gitu. Tunggu orang kata, tak kata. Dia kata dia. Kita kata tak apa jadi imam muda kalau untuk muding sabah. Kita tengok dah cermin lama ni. Mula-mula cari imam muda tengok lama sikit macam Nepal tak. Adalah mari sikit. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kelima Ustaz. Soalan ni pelik sikit lah. Kita baca dari tadi 2-3 kali kita baca Ustaz. Soalan dia berbunyi. Hari itu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembur laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam.
Tiba-tiba ustaz potong saya berdesuk macam plastik. Bawah sekali Ustaz. Oh. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz? Bawah sekali ni. Hari itu, sekali lagi saya ulang. Hari itu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tembus laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km per jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam plastik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya tu? Ni nak mampu aku ni. Ada juga soalan gini. Aduh dah. Nak jawab aku ni Dia lari 180 kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya Setu. Cuma dah kalau tak ada orang. Jadi orang kebor duk kena sama sama ekor. Kakang siapa surat. Jadi orang tu sak gini. Dan yang lampu tinggi lagi lebih pada 180. Tak kena sama. Jadi dah 300 duk wik dia. Baik kita wik sejik. Kita pun tak ada orang. Buka lampu 203, 204. Mana ni? Kalau tak ada orang. Kalau ada orang baru 400. Saya pun dia ingat dia laju dah baru. Jadi tak ada orang tak boleh. Tak ada orang sekali. Sebab kalau satu hak kita kena surat 141. Baru ni kena 81 km sejam. Kerana di situ 70. Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Dia tengok dia jauh. Kata, buat ni aku yang jadi tak handsome ni. Sebab situ 70 kali 8 kata, lalang 200 tak kena. Jadi yang 200 204 tak kena. Tapi jangan kebor video-video. Kalau dia ada hari pun buat senyap dah lah. Kena laju lah maknanya dia Zat. Sejak je. Ya. Sejak je. Daripada Terengganu je. LPT. LPT. Ya. Ada juga soalan itu. Ada soalan itu kok, pelik Zat. Tapi Subaru kita slow je. Keajuannya biasa je. Nak soalan seterusnya tak? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu saya dengar dalam YouTube. YouTube Ustaz kata kalau isteri solehah akan nyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Saya ulangi. Hari tu saya dengar dalam YouTube. Ustaz kata kalau isteri yang solehah akan menyanyi dan hiburkan hati suami di rumah. Dah kalau suara isteri dok sedap, kena nyanyi juga ke? Pelik soalan Ustaz. Satu memang ada kita kata sungguh. Ya sebenarnya bukan yang wajib suami isteri itu menyanyi. Tapi wajib maknanya menghibur suami. Sama ada hibur tu dengan senyum, hibur tu dengan menyanyi, hibur tu dengan kalau orang dulu-dulu dia bersyair. Dia bersyair. Suami nak tidur tu dia baca syair, baca gurindam, baca sajak. Ni cerita dulu-dululah. Mana cara beginilah mana mengeratkan hubungan antara suami isteri, kasih sayang. Sebab kita duk dengar lagu kalau mana orang puang lain, hebat mana pun suara dia. Dia bukan penghibur kita. Penghibur kita isteri kita. Dia yang basuh baju kita, dia yang beranak-anak kita, dia yang sedia makanan kita, yang sapu pakaian kita.
Rumah kita dia sapu, dia bersih apa semua. Itulah penghibur nombor satu. Nah, jadi dia tanya dah kalau isteri suara dah sedap, kena nyanyi juga. Tak ada masalah. Suami bukan nak suara sedap. Kalau suami nak suara sedap, dia suruh orang lain nyanyi. Nah, dia beli CD, dia dengar. Tapi dia nak dengar suara isteri dia. Nah, bukan nak suruh sedap, nak suruh nyanyi. Kerana nyanyi kadang-kadang, isteri nyanyi. Kita rasa seronok. Walaupun tak sedap, tapi suka tak? Suka. Kita nak tidur, dia duduk atas kepala katil. Nak belang-belang pelayar pula hidung kita. Faham tak? Dia pun nyanyi. 4 belang melintang jalurmu. Faham tak? Dia tak sedap pun. Jadi tak sedap pun bini kita. Tak comel pun bini kita. Kalau sedap bini orang, anak orang. Nah, jadi kalau suami ni, kita perempuan bila kahwin, kita ni adalah maknanya penghibur dia. Sama ada dengan senyuman atau gaya jalan kita. Isteri dia jalan je, suami terhibur dah tengok. Tak cakap lagi. Dia tengok isteri dia jalan, lembek lutut selalu dah. Memang MC yang itu, tak pergi kerja. Itu isteri yang pandai. Nah, tapi biasanya tak pandai. Dia jalan luar kalau dia masuk jabat, baru dia jaga lakah, catwalk. Gini kaki, jabat. Depan suami ni. Elephant walk. Tak? Jadi diri seorang perempuan, diri seorang isteri adalah hiburan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, hiburan suami dia. Suami dia suruh cakap, biarlah cakap itu menghiburkan suami. Suami suruh menyanyi pun, nyanyian itu menghiburkan suami. Bahkan apa benda yang dia buat, dia akan menggembirakan suami. Dia suara tak sedap pun. Tapi isteri kita yang mengeluarkan suara. Bila isteri kita, maka dialah yang paling terbaik di dalam alam ini. Kerana kita suami dia, dia isteri kita. Wallahu'alam. Betul Ustaz. Tapi saya tak tahu, saya tak kahwin lagi. Tapi betul. Ustaz kata ya. Nak juga, belum lagi ni. Betul kan yang muda nikah ni. Okey. Bolok orang. Dia mau bolok. Kita nak buat sedap sikit Zah. Nak buat jahat lagi ni. Okey. Soalan seterusnya Zah, kita terus dengan soalan seterusnya. Ada orang kata hiburan itu melalaikan sebab tu haram. Apa pendapat Ustaz? Dalam Quran ada menjelaskan bahawa kebanyakan hidupan ini adalah permainan dan hiburan. Bukan menunjukkan maknanya haram. Tetapi manusia memang suka kepada hiburan dan permainan. Kalau main memang suka. Cuma Allah jalan kita bukan untuk main. Jadi kita bermain untuk menghilangkan kelesuan. Ataupun resah, ataupun boring. Itu kita bermain. Kalau kita main bola dari subuh sampai tengah malam, tak jadi gitu. Kita bekerja, boring kerja, petang main pingpong. Nampak? Pandang main pingpong? Kita boleh slow-slow lah. Tapi biasa teboh lalak awak. Potong lah. Bermain, berhibur. Sebab tu hiburan Islam ni bukan agama menghalang. Dia agama mendidik. Hiburan lagu ni. Pesing gini boleh. Jangan siapa gini. Sokang gitu lah. Kalau sokang macam ni. Bukan Islam datang, dia menghalang. Ni tak boleh. Dah boleh. Semayang, zakat, puasa. Takkan berkembang Islam. Nampak? Sebab kita tengok apa yang telah dicipta oleh maknanya pakar-pakar Islam daripada zaman mana ke gemilangan Islam dulu. Sekarang barang-barang ciptaan Islam ada di mana-mana di hospital. NASA pun diguna barang ciptaan orang Islam. Maknanya Islam ni bukan agama dia sekat. Islam agama mendidik. Jadi hiburan benda yang dibenarkan. Cuma kita tak pandai nak kawal diri. Maka jadilah hiburan itu melalaikan. Nampak? Jadi lain kata arak tak ada lah. Bukan Islam datang. Arak ni masa ni tak boleh minum. Kalau nak minum jangan banyak sangat. Tak. Itu memang tak boleh. Tapi kalau hiburan dia bukan haram tatok begitu. Dia kalau haram aridi. Dia mari kediam. Asal tidak dulu. Lepas tu
Bermain tidak salah. Tapi ingat, Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Gitu juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya, illa liya'budun, supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang saleh. Maka hamba-hamba yang saleh bukan mesti baca Quran pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua, biar lillah, kerana Allah. Bila kerana Allah, macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah select satu benda yang di samping kehidupan kita, tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan. Maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada rasa melainkan pahala semata-mata. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mana lebih kurang kita juga tadi Ustaz. Maknanya. Tadi ngomong. Dan kita rasa semangat nak main gitar. Kita tengok gitar Syang kami kasih mic ni. Kita bira tu. Gerang-gerang tengok Ustaz Double tu kita lu. Kita main kat gigi. Ya Ustaz. Tapi sedap cerita kahwin tak Ustaz tau. Oh, banyak. Kau ketul lutut tu. Dah Ustaz kata bini dia. Siapa dia menang malam? Osbong. Osbong. Oh. Tengok kau pergi kedai makan nampak. Benda Maharaja Lawak tu. Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kedai makan. Tengok benda main pula gini. Tak pelakar sikit. Tak pelakar. Dulu rancangan lawak jenaka dia ada kat nak rasa nak suka tau. Oh. Ni dok jadi macam kita tengok dia apa wajah ni. Tapi bila kita keluar tu kelakar dia Ustaz. Tu dia nampak. Kita keluar dia kelakar dah. Dia tanya saya tadi, malam ni nak cakap KL ke cakap Piano? Oh. Bagi tahu Singapura kan. Kata mu nak boleh sakit pun cakap KL lah ni. Soalan seterusnya. Oh. Okey. Dalam satu VCD, katakan dalam satu VCD, kan? Kuliah. Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD saya sakut. Tak boleh main dah. Oh. Tolong jelaskan boleh ke tidak? Halo. Dalam satu VCD kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakut tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak Ustaz? Oh, dia dengar saya kata orang perempuan tak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD lekat. Oh. Dia beli pirate ni. Pesengang Ustaz. Pesengang ni. Dek pun pirate juga kot. Memang betul lah. Banyak tempat dah saya mengajar orang puan tak wajib pakai tudung. Tak pelik. Inilah. Benda yang normal. Tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai tudung. Ya, faham baik. Jadi kalau pakai tudung, lo dalang aja. Jadi kok. Dia ni pakai tudung ni, belah apa kat peha, pakai tudung. Sebing. Sebing. Sepek. Oh. Hari tu kita pergi dekat Jaya. Dia pakai tudung comel dah lah. Tudung dia tu tudung lambu sikit Ini turun gitu. Dalam beg kecil apa semua. Pakai baju pink. Kain hitam. Kata bagus budak ni. Muda lagi umur dalam 17, 18 pakai tudung dah. Nak. Muka lawa pakai tudung. Bagus kan? Tapi bila dia sapa belakang, dia pusing belakang, belah tak berha. Oh. Ada nombor telefon tak? Dah. Semua dah. Dia kena potong terik semua. Pakai tudung tapi belah peha. Ni sebab tu kan. Tak wajib pakai tudung. Wajib tutup aurat. Dia pakai baju kurung, pakai kain, pakai seluar, pakai belah. Rambut tak pakai tudung tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib.
Bukan pakai tudung tu wajib. Maknanya menutup aurat. Nah, dia ambil baldi sekut buat mata sikit. Jalan, tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Surah. Cerah. Ha. Tudung kaki boleh tak kalau nak buat gitu tak? Tak ada orang suruh tapi nak buat tak ada masalah. Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Waktu itu kalau pakai jubah. Tapi tak tutup aurat. Haram. Pakai seluar tutup aurat. Pakai skirt tutup aurat. Gua ni pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres ketat. Jubah tu kain stres. Jadi nipis. Jangan nipis stres pula. Nampak betul 34, 27, 60. Tapi nama jubah. Busana muslim. Tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama tak nampak tubuh. Yang kedua bentuk ditutupi. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Hukumnya harus. Sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, tu faham. Gua ni pakai skirt pula. Skirt tinggi pakai. Sebab pergunungan, takkan nak ke Maratung. Orang gunung. Orang teloroh gitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah ditutupi oleh kulit bulu. Atas pakai skirt. Nama skirt tapi tutup aurat tak? Tutup aurat. Ni dah kita faham. Bukan nama. Ini banyak. Bakal tu comedah tapi nampak juga. Dia dipakai tudung atas. Lengan pendek. Lengan pendek. Pakai tudung dia ni. Lengan pendek kat ni. Nak naik kereta boleh tahan. Kira naik bas. Naik bas pula kalau duduk dapat diri pegang gitu. Kita duduk main iPad sebelah. Ada. Tolak ulu tuyuk dia pula. Wallahualam. Hidung pula macam kita tak tahu. Dengar sampai bau. Wah, bagi tau. Aduh. Main sekian main bau dia. Okey, jadi pemain iPad dalam. Soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tahawak salah tak? Tahiyat awal. Jadi tahawak dia combine. Salah tak? Bagian belakang ambil dia. Dah salah tak? Jadi tahiyat awal, masa sedang saya membaca tahiyat awal, mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang tahiyat awal, anak naik duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Tak ada masalah. Duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis. Sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badan dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita. Sama ada dia sunat tak sunat lagi, kita kena angkat alih tepi. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dia cucu dia, Hasan Husin, naik atas belakang. Nabi nak akad. Takut tak puas main sujud. Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Cucu naik. Tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang khabar. Jadi Nabi sujud lama. Nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Sahabat-sahabat kata, apa borok lama nak sujud. Rupanya Husin anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Bila kita timbang, kita tangguhkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak. Budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni, dalam kehidupan dunia kita bersolat, anak mari duduk tariba, tak semua. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh, benda yang ada najis. Nampak? Kalau ada najis, tak boleh. Nama dia anak kita ke, kucing ke, ada najis tak boleh. Ayam ke. Kadang-kadang
Ditolak anak ni, dia tengah tahiyat. Anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk atas ribu, dia tolak pagluling anak. Dia tanya dah hak ayahku. Dah lah uduh. Dia tak ada masalah budak. Melainkan kita tengok sebelum semayang kita tahu dah ada air kecil dalam pamper dia. Maka dia naik atas kita tolak ke tepi. Tu perintah syarak. Jangan marah kalau tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Cucu aku duduk atas belakang. Kalau aku akak pada kan dia dalam puas main. Jadi aku sujud lama. Tengok, bukan suruh main dalam semayang. Tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengah tayak akhir, anak kita mari duduk atas belakang, tak tolak lah. Melainkan ada najis. Dia duduk atas riba, biar dia duduk situ. Budak-budak. Ni tolak budak-budak. Dia nak manjing ayah. Time kita tak tahiyat, kita tak duduk sibuk. Belakang situ tak alik rumah. Faham tak? Balik pun lah. Time semayang gitu boleh nampak ayah duduk mai duduk taribu. Tak ada mana, jangan marah budak-budak. Dia budak kecil layan. Mak mai duduk taribu tengah semayang. Memang kita jek atas belakang. Kalau mak mai duduk tu. Kucing pun tak batal juga. Kucing. Sebab dia bukan binatang najis. Dalam dunia ni, Allah jadikan anjing dia suka main dengan orang kafir. Kucing ni main dengan orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Batu kucing. Kita semayang duduk tak riba. Tidur main atas batak. Kita nak tengok TV, lapak tu tak TV. Ikut semua. Pasal apa? Pasal Tuhan buat jenis, main orang. Allah ni bijak. Hakim sangat bijak. Maka dijadikan kucing, main lama orang. Kalau dia buat badak sumbu, main lama orang balik awal. Pipit tayak, badak sumbu pun sendal. Balik awal tu. Jadi comel. Dia tak ada masalah. Budak-budak selagi tak ada najis, biarkan dia. Wallahu a'lam. Salah badak sumbu. Besarnya. Dia tak riba. Baru ni, soalan ni memang soalan serius Ustaz. Saya tak tahu dia tulis ni Ustaz. Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya baca kan? Soalan nombor 10. Bapa Ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak. Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi Ustaz. Dia tulis gitu. Barang di bukit kita ngajar-ngajar, kita buat joke. Kita bukan nak buat kelakon dia. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight, kita memang kita nak mengaji. Tak ada masalah. Kita kawan-kawan kita tak lekat. Bawa ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu 2 tak apa nak mari dah. Pasal dia straight, wallahu a'lam. Jadi orang-orang muda ni, kita nak tarik. Suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi itu juga. Bukan kita nak gurang dia. Sebab dalam masjid kita pun sebut. Dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny. Kita buat joke. Nampak? Jadi hasilnya, alhamdulillah lah. Budak-budak muda, dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam. Orang yang terjerumus dalam lembah ini. Teruk. Kenapa? Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal tak boring dah macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah itu. Jadi benda-benda ni kita rasa apa benda orang-orang duduk kata kita gini buat gurau tak tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak. Kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda orang suka ke masjid, suka ke surau. Untuk dengar kuliah, tidak boring. Tak apa benda ni, rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni, Tok Guru Ustaz, tak bersalah. Kerana mereka lari
Tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita, generasi dia. Jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami juga anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah. Nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur. Kalau mengajar street gitu. Nah, kadang-kadang boring, puas, panas dan sebagainya. Nah, kalau ada gurau-gurau sikit. Nah, jadi ni nak suruh masuk aja lawak pula. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah tak apa. Sungguh tak? Kita takut menang. Takut menang. Pasal dia takut bahang dia belum seorang dia. Kan? Pada hari kata dia laju. Jadi buat lagi dia takut dia tahu ustaz menang kerana saya je. Aduh. Takut dia kata gitu. Tapi kita tinggal agak tahun depan. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz. Orang-orang kelakar ni orang cepat suka. Orang puang pun bahaya. Okey Ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya Ustaz. Saya suka tengok movie cerita hantu, soalan dia. Apakah hukumnya? Sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur. Isteri saya terlebih lagi lah takut. Ia boleh gitu Ustaz. Molek soalan tu. Tunggu peluang lagi tadi dah nak kata mu. Kita sakit perut ni Ustaz. Tak apa ya. Semula. Baik, dia kata soalan dia apa hukum tengok cerita hantu. Siapa nak pergi dapur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Jadi disebut dalam fatwa-fatwa ulama, kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut, dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat, makruh. Kita jawab ni direct ni. Nampak? Biar hatu duduk sebelah dah pun. Ada. Kita hero. Ego pun dia megatu dah. Nah. Pemdi mutu langgar gitu nabung padinan. Langgar seduk. Berbang. Yang dia lebong tak ada kat sini lebong. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut, makruh. Ini pandangan yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada faedah, jadi takut, makruh. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunat. Benda apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya, dia pergi tengok orang mati, rasa takut pada Allah. Dia pergi tengok kubur, rasa takut pada Allah. Maka waktu sunat. Tapi macam ke cerita hantu ni, dia pergi takut. Patutnya tak payah takut lah. Sebab itu cerita dia. Tapi apa manusia ni dia jadi takut? Nah, cerita hantu ni dia berlakon. Hantu tu orang sungguh ke? Hantu ke? Berlakon. Berlakon. Tak ada di movie yang dia ambil hantu sungguh. Tak. Sungguh. Lain dia pakai hantu sungguh. Kita pun takut. Takut. Amalnya siapa? Ni berlakon. Okey, mak jadi hantu. Okey, ini pakai topeng wak taring gini. Okey, action. Awak sempurnakan saya. Mana kita tahu dah dia berlakon. Ni Allah kata. Relax, minai. Atu pun minai. Atu minai tak? Minai dah ke? Bukan atu sungguh. Dah kita tak ada bukan atu sungguh. Minai yang lain ada. Kita takut tak? Wadah ke gede? Situ lah. Kata wadah malu. Bodik. Dia tahu dah, patutnya kita tengok cerita atu untuk hiburan. Tengok atu tu betul. Patut baru betul. Pasal kita, atu lebong. Ni kita sendiri takut, padahal benda tu lakonan. Mana kita dah apa sihat akal. Nampak? Dah apa sihat. Orang ni cabut ayah. Bukan. Dah, yang kita perlu takut, keadaan diri kita. Cerita dalam Quran. Cerita azab kubur. Nah. Bukan salah tengok cerita hatu, tapi hatu tu orang. Bila dia tahu dah hatu tu orang, kemudian ditulis pula belakang tu. Hatu kubur, Mama. Kan dia tulis nama ke dia? Nah, Dracula, Yusuf. Semek, hatu kopek. Ada belakang. Bukan hatu sungguh orang.
Bila orang kita tahu dah berlaku, kita takut juga. Nampak? Cerdik ke? Ha. Waduh. Ini kata. Ada. Bukan salah tengok. Jangan takut lah. Pasal tu lah konang. Nah. Aduh. Ada pula kita takut. Lepas temang ni kucing. Kena dadak lelaki, kucing lah kain. Kucing lah kain. Takut punya pasal. Ni masalah. Tak salah tengok cerita tu. Tapi jangan takut. Pasal kita tengok untuk suka. Untuk hiburan. Ini bukan hatu sungguh. Nah, ni dapat takut tak apa. Dapat kecil kepala-kepala. Nah, ni tak betul lah. Wallahu a'lam. Nanti. Biasa tengok cerita tu dah dia takut tak? Ngadak sama kau. Tunggu. Okey. Dah ada tambahan Ustaz? Awak cerita. Tapi kalau saya tambah sikit soalan ni, kalau tu cerita tu jadi takut. Kalau tengok cerita sedih, jadi sedih, menangis semua 2-3 hari tu, guna pula Ustaz? Tak apa jahat kat tu. Dia sedih tu, bukan dia sedih sungguh. Ya. Okey. Ngarah kata, okey, sedih. Dia. Nampak? Orang tu kan tengok tu. Sama je lah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita, dia teringat kisah dia. Baru dia sedih. Nak ingat kisah aku walaupun terkenal tak ada bini. Dah. Dia ni. Dah apalah, tutuplah soalan lah dia. Kena ke kita sok emak. Jangan marah. Dah marah. Hidung sama dah marah Ustaz. Dah Ustaz, bawa kepuk dah ke kita. Bawa. Jadi. Kita makan kepuk Ustaz. Soalan seterusnya. Ni ada kena-mengena dengan Maharaja Lawak kita baru ni dah. Berapa dah ni? Ni soalan ke-12 Ustaz. 12. Awal lagi Ustaz nak gaduh mana? Awal lagi. Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid, tapi tersilap masukkan RM50. Boleh ke saya minta balik duit baki saya? Sedih. Mentang-mentang boleh tanya kau. Habis ni tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. Tapi tak tanya kena callback ke tak tabung? Nak bubuh RM10, terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Lepas tu imam mari beritahu dia. Tapi takut tu imam kata mu tipu pula. Jadi masalah. Jadi betul-betul lagi kata imam, tu imam, saya sanggup bersumpah dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk 50. Jadi kata tu imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik 40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pula. Tu imam salah pula 50. Jadi tiap-tiap malam minta ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh 50, tak usah minta balik lah. Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahu a'lam. Tapi dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malam, nasihat saya pergi masjid berlainan. Orang dah cang muka. Walau saya khabar dah jasa cerita zaman dulu. Zaman muda. Dia cerita ke dia. Ini soalan kita beri Ustaz. Okey. Jadi Ustaz kita nak bagi tahu nak pengumuman kepada semua orang Shah Alang. Alhamdulillah malam ni jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang melebihi 70,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. La takrabuz zina. Ambil gambar tak? Benar tak? Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar. Mari kita tolong sekeping Ustaz.
Angkat tangan, angkat tangan. Ketul sikit tangan. Debut. Kita tak biasa kamera mahal, Ustaz. Alhamdulillah, ya.